3 Okay, so 3.4, the last subtopic. So 3.4 is about electrical energy and power. Okay, energy and power. So what is the symbol for energy? Newton. Symbol dulu. Kita tengok what is the symbol for energy. E, teacher. Yes. E, capital E. So symbol for energy is capital E. Power? P. Yes, P, capital P, power. Okay, so SI unit for energy. Joule. Yes, joule. SI unit for energy is joule. SI unit for power? Watt. Yes, watt. Okay, good. You know the basic basic knowledge Okay, so sekarang kita nak tengok terhadap elektrik lah. Kalau sebelum ni kamu tengok energy terhadap energy yang lain-lain. Sekarang dalam bab electricity ni, kita fokus kepada electrical energy and electrical power lah. Okay, look at the relationship between the electrical energy, voltage, current and time. Okay, sebelum tu dia bagi gambar di atas kan, photograph 3.6. Okay, tengoklah stimulus dia bagi dulu. Dia kata various electrical appliance at home. Okay, so diagram shows the electrical appliance that use at home. So electrical appliance convert electrical energy to another form of energy. Okay, berlakulah perubahan tenaga di situ. Either from electrical energy to light energy atau heat energy. Okay, kalau lamp. Kalau pada heater to heat energy. Pada rice cooker ni, okay, convert to heat energy kan. Pada blender ni, convert to kinetic energy and heat energy lah. Lama-lama panas jugalah motor tu kan. Okay, so sekarang kita nak carilah. Nak calculate, nak kira kan. Okay, relationship between energy, voltage, current and time. Okay, based on the formula potential difference. Dia nak membuat pembuktian dulu di sini Okay, cuba recall balik. What is potential difference? Work done. Work done. Work done. To move one column of charge. Column. From one point to another point. So when the work is done, the energy is transferred. So berlakulah pemindahan tenaga. Okay, jadi kita boleh guna E per Q. Okay, so sekarang kita jadikan E as subject. Sebab kita nak fokus pada electrical energy sekarang kan. So jadikan energy as the subject. So jadikan E duduk depan. So Q pindah ke sana. Jadilah E equal to VQ. Okay. Okay, and kita relate pula. Okay, Q equal to IT. Daripada definition current kan. Rate of flow of charge Q per T. Okay, so jadikan Q sebagai subjek, jadilah Q equal to IT di situ. Okay, so tukar kan. IT ni masukkan dalam Q yang tu. Yang ada dalam formula E equal to VQ. Maka dapatlah E equal to VIT. Okay, jadi kita akan guna equation ni lah untuk cari the value of energy. Kalau diberi clue, voltage, current and time. So E equal to VIT. Okay. So SI unitnya joule lah cakap muka kata tadi. Okay. Maka kalau 1 joule, okay, energy yang dihasilkan apa maksud dia? 1 joule of electrical energy, okay, is used when 1 ampere of current flow through electrical device with potential difference 1 volt across 1 second. Okay, so 1 volt times 1 ampere times 1 second dapatlah 1 joule di situ. Okay, sekarang kita nak kait pula dengan power. Tadi kita baru tengok di energy. Okay, so apa definition power? What is mean by power? Power is, kalau kita belajar yang biasa ni, apa kita bagi definition power? Ingat tak? Power is rate of energy transfer, kadar pemindahan tenaga ataupun rate of work done, kadar kerja dilakukan. So it is energy per time sebenarnya power. So
Ni basic dia lah Okay, so power kita kata unit watt tadi kan. Okay, hakikatnya dia equivalent. Sama juga dengan unit energy, unit joule, time, unit second. So, it is joule per second or watt. So, SI unit for power is watt or joule per second. Equivalent lah dua tu Okay, that's why katakan kamu ada rice cooker ni, katakanlah dia tulis, okay, dia menggunakan power 700 watt. Apa maksud 700 watt di situ tu? Okay, 700 watt means 700 joule of electrical energy used for every 1 second. Dapatlah 700 joule per second. Ataupun kita kata 700 watt. Okay, so tengok dia punya ayat di sini. The electric rice cooker will use 700 joule of electrical energy in 1 second. Okay, tu maksud 700 watt. Okay, when voltage 240 volt supplied. Okay, that's why biasa ditulis power ratingnya sebagai 700 watt. Dia pun buat koma 240 volt. So ni kita kata power rating. Ditulis begini. Dia koma dengan 240 volt. Maksudnya dia akan menghasilkan 700 watt ni sekiranya disambungkan dengan 240 volt ni. Kalau disambungkan dengan punca kuasa lain, voltage yang lain sebagai power supply dia, maka tidaklah sama dengan 700 watt. Dia punya penggunaan tenaga bagi setiap 1 second tu Okay, so that's why kita pun buka lah pula 700 watt ni apa? 700 joule of electrical energy consumed in every 1 second. So kalau kita tengok alat benda yang kita nak guna tu lagi besar watt, maksudnya lagi besarlah penggunaan electrical energy. Lagi besar penggunaan electrical energy maknanya lagi banyaklah bil elektrik kamu kena bayar kalau kamu guna pada satu masa yang lama lah. So kalau kita perhatikan objek-objek di rumah kita, objek yang menghasilkan higher heat, heat energy, okay, dia akan ada power yang lagi besar lah berbanding dengan yang kecil-kecil ni, setakat radio, kamu punya charger kecil je lah. Berbanding dengan rice cooker, banding dengan iron, lagi besar lah Okay. So that one is power. Okay. So sambung lagi. Okay, saya baru perkenalkan power sebagai energy per time tadi. So kita nak relate lah pula dengan kalau diberi voltage, current, time semuanya kan. Okay, so tadi kita dah tengok. First page tadi dia perkenalkan, akhirnya kita dapat energy E equal to VIT Okay, ingat yang ni. E equal to VIT. So, bila kita nak relate dengan power pula, power is rate of energy transfer. Okay, rate of work done. So, dalam ni rate of electrical energy use lah. Okay, so E tu kita gantilah. VIT divide by T. Okay, so mana boleh cancel out sekarang? Yes, T dengan T boleh cancel out. So, tinggallah VI sahaja. So, that's why, okay, dapatlah satu lagi equation. P equal to VI. So, bila kamu ada clue V dengan I, okay, nak cari power, terus je P equal to VI. Kalau diberi in term of energy dengan time, bolehlah guna E per T. Okay, tapi dalam kebanyakan soalan berkaitan dengan electrical device, dia bagi voltage dengan current lah. So, kamu akan guna P equal to IV ni lah Okay, so ni untuk energy, ni untuk power. Okay, so now kita nak relatekan pula dengan Ohm's Law, V equal to IR. Okay, bila kita masukkan V equal to IR tu dalam formula P equal to VI ni, kita gantikan V tu sebagai I itu V per R. Okay, mula-mula dia gantikan P equal to VI. Dia gantikan I dulu. Okay, dia jadikan I subjek. So, I ialah V per R daripada Ohm's Law VIR tu. So, V times V, V square per R. Maka, boleh juga menggunakan formula P equal to V square per R untuk mencari nilai P. And, okay, kedua ni dia gantikan V tu dulu. Okay, tadi dia ganti I, sekarang dia ganti V. Since V equal to IR, okay, so IR darab dengan I sekali lagi. So, dapatlah I square R. So, yang ni pun kita guna untuk cari P. Biasanya P loss, tenaga yang hilang, I square R.
Okay, so still SI unitnya watt ataupun joule per second. Saya dah explain tadi watt dengan joule per second ni datang dari mana Okay, so next. Okay, look at the example. Okay, bila kita nak guna equation yang kita derive tadi. Okay, so look at the example 1. Okay, example 1. Tengok dulu apa info yang kita ada. Okay, figure shows a circuit that is supplied with 6 volt battery. Labelkan dulu apa benda 6 volt ni? Potential difference. Yes, potential difference, V. Labelkan dia punya simbol quantity tu. Baru kita nampak formula mana kita nak guna. If the current 0.7 ampere, apa tu? I. I. Okay, capital I. What is the amount of electrical energy? Apa soalan minta? E. E yang dikehendaki Okay, to light up the lamp for 1 minute. Apa benda 1 minute ni? First. Time. Time. Small t. Okay, maka nak guna formula apa? Kita ada VIT. Dia suruh cari E. E equal to VIT. Yes, direct lah. VIT. Tapi alert dengan unit. Make sure all in SI unit. So, you will get energy in joule. SI unit as well lah. So, V kita ialah 6. 6. Okay. Current kita, I kita 0.7. 0.7. Time kita 60. 60. good. 60. Alert minit tu sekarang minit kita mesti tukar dalam second lah SI unit untuk for time So 60 second. So tekan darab 3 benda ni dapatlah berapa? 252. Unit apa? Joule. Yes, joule. Mesti akan dapat joule lah SI unit for energy since kita dah guna semua dalam SI unit. Okay, so dapatlah, settle lah soalan number 1. Okay, yes, sama dengan jawapan dia. Okay, next, look at number 2. Okay, number 2, tak nak tengok jawapan lagi. Okay, fluorescent lamp is labeled 240 volt, 32 watt. So ni lah power rating dia. So kalau soalan tanya kan, what is mean by, okay, this power rating. So macam mana kita nak buat ayat dia tu? Kita kena bagi tahu the fluorescent lamp consume 32 joule of electrical energy every 1 second. When it is connected with 240 volt power supply. Okey, bila mendapatkan bekalan 240 volt, maka dia akan menggunakan 32 joule of electrical energy for every 1 second So tu yang dimasukkan dengan 32 watt. 240 volt belakang tu mestilah dia connect dengan 240 volt supply tu. Okey. Next, tu kalau ditanya lah famous juga soalan tu kalau soalan SPM sebelum ni. Okey, next calculate the lamp resistance. Okey, dia minta apa soalan minta? R. R. Okey, yang dia bagi sebenarnya apa ni? 240 volt ni ialah V. V. 32 watt ni ialah P. Kita tengok unit dah tahu apa benda tu physical quantity-nya make sure. Okey, so how to relate ni? R, V and P ni. Okey, basicnya tadi P equal to IV. Basicnya P equal to IV. Tapi kita tak tahu lagi nilai I. So, kita pun, R pun tak ada lagi dalam equation ni. Maka, kita pun relatekan pula dengan Ohm's Law, V equal to IR. Kita nak ganti yang mana ni? Ganti I ke ganti V ni? Supaya dapat nilai R kita nak cari ni. Ganti I. Ganti Okey. I. Kita jadikan R sebagai subjek dulu. R sama dengan V bahagi I kan? Okey, so dalam equation kita ni, kita nak suruh dalam P tu ada R. Dan ada V lah. Sebab kita tak tahu lagi I kan. Sebenarnya kita boleh je cari dulu I pun boleh. Tapi B nanti dia suruh cari juga tu. Okey, so sebenarnya kita boleh gantikan dalam equation ni untuk cepat kita ambil yang ada V dengan ada R. So kita ganti I lah dalam equation tu sebenarnya Okey, so I sama dengan okay, tukar. Jadikan I sebagai subjek. So I equal to
V per R. Supaya ada V ada R. Okay. So V per R darab dengan V. Dapatlah V square per R. Okay. So kita tahulah equation ini. P V square per R. So dia minta R. Reverse lah. So R equal to V square per P. Kita ada V, kita ada P kan. So 240 square kan, divide kan dengan 32. Okay, dapat berapa tu? 240 square, maksudnya 240 times 240 divide by 32 dapat? 1,800 ni, 1,800. 1,800. Unit apa tu? Ohm. Ohm, resistance. Okay, so unitnya ohm lah. Alright, settle untuk A. Kemudian B, barulah dia tanya current. Okay, flowing under normal condition. Normal condition ni maksudnya kita sambungkan dia dengan 240 volt lah. Maka dia menyala dengan 32 watt of power. Okay, sekarang dia dibekalkan dengan bekalan yang sepatutnya diberikan lah. Okay, so dia pun tanya I. Okay, maka apa equation kita nak guna untuk B ni? P equal to IV. Yes, P equal to IV. Okay, sebab dah ada di situ P, dah ada V, terus cari I. So, jadikan I subject, P divide by V. Dapat berapa tu? 32 divide by 240. Dapat? Tekan. 32 divide by 240, you will get, what is the answer? 0.13. 3. 0.3? 0.13. 0.13. Unit? Ampere. Yes, good. Ampere lah for the current Okay, see. The electrical energy used. Okay, that is applied for 3 hours in kilojoule. Okay, dia nak electrical energy. Okay, macam mana nak guna formula apa sekarang? Dia minta energy. Dia bagi 3 hours ni ialah time. Okay, so kita nak guna E equal to? PT, teacher. E equal to? PT. teacher. Boleh. VIT pun boleh. Okay, nak guna PT terus pun boleh sebab kita ada power, kita pun ada time. Okay, tapi syarat dia in kilojoule. So last kali make sure convert lah unit tu to kilojoule. Okay, so powernya berapa? 32. Time dia? Berapa time dia? 3 hours means 3 3 times 3,600. times 60. Yes. Ataupun times 3600 terus. Make sure in second lah. Baru dapat dalam SI unit. So bila darab semua tu dapat berapa sebenarnya nilai dia tu? 10,000. 10,800 800. joule. Okey, tapi kita dapat dalam joule. Macam mana nak tukar dalam kilojoule? 10,800 tu yang 3 darab dengan 3,600 tu. Okey, darab 32 pula. Dapat berapa? 345.6 kilojoule, teacher. Okey, so nilainya dapat 345. 345.6 kilojoule. Okey, cuba bagi yang dalam joule biasa dulu. Kalau tekan kalkulator je, darab semua benda ni dapat berapa? Yang panjang dia dulu. 345? 345,600. 600? 345,600. Okey, so kalau kita darab direct dapat 345,600 joule. Tapi since soalan minta your final answer in kilojoule, so kalau kamu biarkan begini, kamu belum dapat the final mark dia. Tak dapat lagi final mark dia. So you must to convert to kilojoule. How to convert to kilojoule? Divide by Divide kilo lah Kalau nak wujudkan prefix, bahagi prefix tu. Kalau kita nak menghilangkan prefix tu, darab prefix tu. So sekarang kita nak wujudkan prefix kilo. So kita kena bagi kilo. So divide by kilo is 10 power of 3. Okay, ataupun 1000. So bahagi 1000 yang ni, dapatlah 345.6 kilojoule. Baru dapat final mark. Okay, understand for the calculation problem? Yes.
Okay, good. Cuma kamu susun lah. Kamu aturkan apa yang diketahui, apa yang dia nak cari, dapatlah. Okay, so now look at this one. The power and energy consumption rate for various electrical device. Okay, so berbeza, alat ni berbeza lah dia punya penggunaan tenaga dan power dia ni. Okay, nowadays variety of electrical appliances are available in the market. Okay, macam-macam lah boleh dapati sekarang kan. Banyak pilihan yang ada. So consumers need to be wise in choosing electrical appliances that provide maximum energy saving. Kalau pada alat-alat ni kamu tengoklah bintang kan yang ada diberikan oleh jawatan kuasa Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya ada yang tenaga tu yang memberikan bintang lah. Kalau kamu beli freezer, okay, boleh ada berapa bintang, 5 bintang ke, 4 bintang ke, tengok dia punya energy saving dia sebanyak mana kan. So lagi banyak bintang lah kita nak beli kalau yang dia label begitu. Okay, kalau contoh yang diberi sekarang ialah okay, compact fluorescent lamp CFL. Tengok rupa dia, gambar dia ada di bawah tu. Gambarnya ialah okay, lampu yang berputar-putar ni. Yang ada macam coil di atas kan. Okay, so dia kata 40 watt. 40 watt ni besar juga. Okay, CFL and 12 watt LED. Ni lampu LED biasa ni. Okay, produce same brightness. Okay, bila kita buka dua-dua tu, dia kadar kecerahan dia sama. Okay, sama je. Tapi yang mana lagi menjimatkan? Jadi kita tengoklah. Kalau dia jenis yang berbeza, kalaulah dia punya kecerahannya sama, so kita nak ambil lah power yang rendah kan? Takkan nak ambil power tinggi. Kalau power tinggi, maka energi jadi tinggi. Maka kena bayar bil elektrik lagi besar. Okay, so let's say dia kata switch on for 12 hours a day. Katakan kamu buka 7 malam sampai 7 pagi keesokan hari kan? Kamu buka dalam bilik kamu tu. So, kita pun nak cari berapa dia punya cost of energy for 1 month lah. 1 month. Okay. Sebelum tu, ingat balik. Kamu dah belajar ni. When you were in Form 2. Form 2. Form 2 ke Form 3? Form 3. Form 3. Saya ajar budak-budak tahun lepas ni. Okay. The cost of electricity consumption. Okay. Kadar penggunaan, kadar cost dia ni. Berapa ringgit kena bayar kalau guna selama-lama mana ni dalam 1 bulan. Okay, so kita tengok. So 1 unit of electricity ni ialah 1 kilowatt hour. So kita akan convert, kita nak mencari dalam kilowatt hour. Apa benda ni dalam kilowatt hour ni? Energy, bukan power Okay, cuba tengok. Kilowatt ni unit apa? Power. Kilowatt tu sendiri ialah power. Hour ni unit apa hour? Time. Maka power times dengan time dapat apa? Dapat E. Yes, dapatlah E. Power times time is E. So, dapatlah energy. So, kilowatt hour ni ialah unit untuk electrical energy. That's why dia kata total electrical energy measured in kilowatt hour. Kenapa kilowatt? Kenapa bukan watt second? Sebab dalam rumah kamu tu bukannya kamu guna lampu sebiji je kan untuk nak bayar sebulan. Kamu guna aircon lagi, kamu guna kipas lagi, kamu guna freezer lagi, ada fridge lagi, ada iron lagi, berbagai-bagai electrical appliance kamu guna dalam rumah tu kan untuk penggunaan sehari. Maka nak darab dengan 30 hari. Maka nak keluar bil kamu tu banyaknya nombor lah kalau kamu guna dalam unit watt second. Kan? Sebulan tu berapa minit, berapa second, beribu-riban, berjuta lah keluar di bil kamu tu kalau nak guna unit yang kecil begitu. So that's why ditukar kepada unit yang besar lah. So kilowatt, okay, agak besar lah. Hour, barulah ikut valid lah. Kan? Untuk nak menggunakan, nak bayar bil dalam setiap bulan ni, berapa jam sebulan tu guna. Kalau kira dalam second, habis lah. Panjang sangat lah bil tak muat lah. Bil TNB tu. Okay, so ditukar dalam kilowatt hour. Lagi suitable lah untuk penggunaan, untuk pengiraan kos elektrik. So, kalau kamu tengok, okay, kamu duduk di rumah sekarang, cuba ambil bil. Bil elektrik rumah kamu. Memanglah parents kamu bayar, tapi ambil lah, minta nak tengok kan. Okay, so tengok. Di situ dia tulis, 1 unit, okay, berapa sen? Okay, sen, 1 unit means 1 kilowatt hour. So, berapa sen tu biasanya, kalau sekarang tak silap saya kadarnya
sama dengan textbook tulis 0.218 per unit, 20 sen, 21 sen, 22 sen lah kalau kita bunda. 218 ni per unit. Okay. Tapi bunyi sikit, tapi hakikatnya berapa unit sebulan kamu guna kan? Banyak juga tu. So sekarang yang musim COVID ni kerajaan ada bagi bantuan. So kita tengok apa yang ditulis di kita punya bill tu. Ada rebate, ada kalau last year punya bill lain sikit dia punya ayat dia tu. Ada apa bantuan ekonomi apa kan untuk berapa kilowatt hour ke bawah, berapa percentage dia. Ada lain-lain tu. Kalau tahun ni punya bil, kalau kamu ambil tengok, okay, lain pula ayat dia. Dia bagi rebate apa tu. Okay, cuba tengok dan analyse. Okay, so sekarang back to this slide. Okay, so CFL and LED. Kita nak carilah berapa kilowatt hour dia guna sebulan. Cari dulu energi dia. So baru kita darab dengan dia punya kadar atau kita kata tarif elektrik. Setiap 1 kilowatt hour berapa sen. Okay, so now since CFL ni menggunakan 40 watt, maka kita kena convert lah 40 watt ni dalam kilowatt. Macam mana nak convert watt ke kilowatt? Times 10 to the power of 3. Okay, 40 watt nak convert ke kilowatt. Daripada tak ada prefix kepada ada prefix. Saya kata konsep tadilah. Bahagi dengan nilai prefix itu. Bahagi dengan 1 kilo. Dapatlah 0.04. Dapatlah unit kilowatt hour. Kilowatt dulu. Okay. So dia kata dia guna selama 12 jam sehari. So kita darab dengan 12 jam. Okay, dapatlah 0.48 units. Maksudnya sekarang kita dapat 0.48 kilowatt hour. Ni untuk sehari one day baru kita belum lagi darab dengan sebulan. Okay, so one day 0.48 kilowatt hour. Okay, dia kata cost of energy consumption RM 0.218 per unit. So for every 1 kilowatt hour lah tu. Maka sekarang kita nak cari for 1 month punya penggunaan, maka kita akan darab dengan 30 days lah. Dia ambil secara average lah tu average secara purata 30 days. Okay, so 30 times 0.48 unit tadi times dengan dia punya tarif ni lah 0.218. So bila tekan kalkulator, kalau ni sebenarnya kita kata 218 sen kan, tapi kita tulis RM supaya mudah, akhirnya kamu akan dapat dalam RM juga. So kamu tak pening-pening sen nak tukar kepada RM macam mana. So terus tekan kalkulator 0.218 tu. Okey, dapatlah 3.139. So RM3 139 sen. Kena bayarlah untuk penggunaan CFL. Okey, nampak murah tapi ni baru satu alat Hakikatnya di rumah kamu banyak lagi alat-alat lain. Okey, tengok LED pula. Since LED ni guna 12 watt sahaja, so 12 divide by 1000 dapatlah 0.012 kilowatt. Okey, sama je teknik dengan tadi, darab 12 dulu untuk one day, dapat unit one day, baru darab 30 untuk 1 month. Darab unit tadi, darab dengan dia punya kadar. Okey, dapatlah 0.942. Maksudnya tak sampai RM1 lah ni, 94 sen. Kalau kita bunda, kita kata 94 sen. So, mana yang lagi murah? LED ke CFL? LED. LED lagi murah sebab dia punya power lagi rendah. Tapi dia sama cerah aja dengan CFL. So, kita kata LED has higher efficiency and more energy saving lah compared to CFL. Bagi kes inilah Okay. So now, tengok dia kata steps in reducing the household electrical energy usage. Macam mana nak menjimatkan tenaga di rumah? Okay, kalau guna aircon tutuplah pintu-pintu, tingkap-tingkap supaya tak ada pembaziran lah. Kalau kita buka, dia nak keluarkan lagi, dia kena memerlukan banyak lagi tenaga nak menyejukkan bilik tu kan. Okay, switch off the electrical appliance when not in use. Cabut dia punya kepala plug tu sebab selagi ia berada di situ, boleh berlaku lagi pengaliran elektrik. Use only full loads of laundry when using the washing machine. Jangan bazir lah, basuh sikit-sikit setiap hari basuh. So kumpulkan biar penuh, basuh sekaligus. Use energy saving lamps to reduce the energy consumption. Macam tadilah, pilihlah antara dua pilihan yang ada tu. Okay, ambil lah yang lagi energy saving lah, barulah lagi jimat. Okay, lagi tips lain. Okay, kalau nak iron baju, ironlah sekaligus banyak-banyak. Jangan buka tutup plug untuk memanaskan heater dalam iron tu, lagilah
menggunakan lagi banyak electrical energy sebenarnya. Dan macam-macam lagi lah. Tengok website TNB ada juga dia bagi macam-macam tips. Okay, next. Cuba kita jawab sekarang. Formative practice 3.4. Okay. The output power of battery 80 watt. Okay, apa dia bagi ni? Power. 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 Determine the electrical energy. Apa yang dia minta? E. E. Okay, so 10 second, 2 second ni ialah apa tu? Time. 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 Okay, maka nak guna formula apa tu? E equal to PT. Yes. Sebab ada P ada T, direct je lah. Equal to PT. Tak payah buka VIT lah. Okay, sebab kita dah ada P siap-siap. So, 80 times dengan 10. 10. Dapat berapa tu? 800. Unit? Joule. Joule. Okay, mudah je. Okay, untuk B pula. Still samalah. PT. So, power kita masih lagi 80. Tapi, time kita berapa sekarang? 2 times 3,600. 2 times 3600. Yes, ambil 3600 terus lah. Sebab hour ke second. Okay, apa jawapan dia tu? 576,000. Okay, joule. Alright, kalau nak tukar kilojoule, bagilah 1000 di situ. Boleh je Okay, settle number 1. Mudah sangat ni. Okay, number 2 pula. If the cost of electricity is 30 cent per unit. Okay, walaupun dia tulis 30 sen, saya galakkan kamu tulis RM 0.30 supaya kamu tak pening dengan nilai akhir nanti. Supaya dapat RM terus. Okay, calculate the cost of using A 600 watt LED for 8 hours. Okay, macam mana nak kira ni? Mula-mula buat apa? Convert to kilowatt. Okay, so niat kita sebenarnya kita nak cari energi dalam kilowatt hour. Baru nak darab dengan 30 sen. Okay, tu niat kita. So, nak cari energi dia dalam kilowatt hour. Okay, so power sekarang diberi dalam unit watt. Maka mestilah ditukar kepada kilowatt. Okay, so berapa power dia tu? Ataupun saya tulis terus energi lah sebab niat kita nak cari energi kan. So nak dalam kilowatt hour. So power times time. So power kita ialah 600 0.6. Okay, divide by 1 kilo lah. 1000. So 0.6 kilowatt times dengan 8 hours. Okay. Dan dia tak kata untuk sebulan. So tak payah darab 30 tu. Sebab dia nak sekadar ini sahaja. So untuk penggunaan harian je lah ni. So 0.6 kilowatt times 8 is berapa? Cepat jongak. 6 kali 8, 48. Jadi 4.8 kilowatt hour. Okay, dapatlah energi dia. So nak tahu cost dia, maka kita pun darablah 4.8 kilowatt hour means 4.8 unit lah times RM 0.30. Okay, dapat berapa di situ? Kita akan keluar RM teruslah. RM RM1.4 1.44. 44. Okay, 1.44. So RM1.44 lah. Okay, B 1 kilowatt vacuum cleaner for half an hour. Okay. So, E kita ialah 1 kilowatt. Half an hour tu berapa tu? Nak tulis macam mana tu? Setengah jam. 30 Maka? minit. 0.5. Yeah, 0.5. 1/2 tu sama dengan 0.5. So, tulis 0.5 teruslah. So, 1 times 0.5, it is 0.5 kilowatt hour. Okay, so macam biasa nak tahu cost, ambil energi dia ni 0.5 times 0.3. Dapat berapa? RM? Setengah. 15 sen. Ya ke 15 sen? Ya. Ya. 0.15. RM 0.15. Okay. Sebab dia guna selama setengah jam sahaja. Okay.
Kilowatt hour 0.5. Betul dah tu. 0.5 kali 0.3. Okay, so settle untuk formative practice. Okay, so setakat inilah untuk hari ni. Habis dah lah chapter 3 kitanya. Maka saya akan bagi kepada kamu. Ya, Alhamdulillah. Habislah chapter 3. Saya akan bagi kamu tutorial Kejap lagi saya send dalam group tutorial 3.4. Make sure you answer the tutorial. Boleh?